بن زيد بن علوي بأحمد البشير نفعنا الله وبعلومه في الدار آمين. إلى أن قال: والصبر على البلاء مثل الأمراض والمحن وموت الأحبة وفقد المال وتسلط الناس، والصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي والثقة بالرزق من الله، وبغض الدنيا وعدوة النفس والشيطان، ومحبة الله ورسوله وصحابته وأهل بيته والتابعين والصالحين، والرضا عن الله والتوكل عليه، وغير ذلك من الواجبات القلبية المنجية. نعم. وصلنا إلى قوله radhiyallahu anhu was-sabru 'alal bala. Kita masih lagi di dalam tajuk berkaitan dengan ta'atil qalbi, ketaatan hati ataupun ibadah hati. Ini adalah bahagian yang ketiga daripada kitab risalah Al-Jami', seperti mana yang kita beritahu pada awal pengajian, bahawa kitab ini terbahagi kepada 3 pembahagian. Yang pertama adalah al-aqidah, yang kedua adalah al-ibadah, yang ketiga adalah at-tazkiyah. Kita dah pun bacakan bahagian yang berkaitan dengan akidah pada mulanya, kemudian diteruskan dengan qismul ibadah, yang berkaitan dengan ibadah, yang terakhir adalah berkaitan dengan at-tazkiyah. Bila kita sebut tentang at-tazkiyah ataupun penyucian jiwa, maka secara menyeluruhnya ataupun secara umumnya, at-tazkiyah terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah at-takhalli, kemudian yang kedua adalah at-tahalli. Yang pertama, mestilah kita takhalli dahulu. Kita perlu bersihkan. Kenapa macam tak sih? Lebih ramai di sini. Tak apa. Yang pertama adalah perlu menyucikan jiwa terlebih dahulu daripada sifat mazmumah, sifat yang tidak baik ataupun sifat yang perlu dihindari. Kemudian barulah kita melakukan proses at-tahalli. Kita menghiasi diri kita dengan perkara-perkara yang baik. Dan itu adalah benda yang sering kita lakukan sebelum kita nak hias sesuatu. Sama ada nak hias rumah, nak hias apa lagi, masjid ke, hias apa-apalah, first kali adalah kita bersihkan terlebih dahulu benda yang kotor, benda yang tak perlu kita buang, benda yang buruk itu kita buang. Kemudian barulah kita hiaskan dengan perkara-perkara yang baik. Pada awal bahagian at-tasawuf, kan dia sebut qismut tasawuf kat situ. Mula-mula dia cerita tentang hifzul qalbi. Dia cerita tentang hifzul qalbi, menjaga hati dahulu daripada perkara-perkara maksiat. Inilah yang dipanggil sebagai at-takhalli. At-takhalli, menyucikan terlebih dahulu. Kemudian barulah dia cerita tentang ta'atul qalbi, ketaatan hati. Dan kita sampai pada sifat yang lain, adalah salah satu sifat yang wajib dimiliki ataupun yang wajib kita berakhlak dengannya adalah sifat sabar. Seperti mana yang kita tahu bahawa sabar terbahagi kepada berapa? 3 ke 4? 3 tu apa? As-sabru ala al-ma'siyah, was-sabru ala al-bala, was-sabru ala ta'ah, was-sabru ala 3 je. 3 ke 4? Sabru ala al-ma'siyah, sabru ala al-bala, sabru ala ta'ah. Dalam risalah jami'ah sebut, dalam risalah mu'awanah sebut apa? Kalau tak silap, dalam risalah mu'awanah ada sebut 4 kalau tak silap. Rujuk balik. Baik, yang pertama beliau menyebutkan bahawa was-sabru 'alal bala'. Yang pertama, sebelum kita bincangkan lebih jauh tentang pembahagian sabar, kita kena tahu dulu apa itu sabar.
As-sabar ni diambil daripada perkataan bahasa Arab, pinjaman daripada bahasa Arab. Sabar tu apa? Qal wa huwa habsun nafsi wa qahruha ala karihin tahtamiluhu aw lazizin tufarikuhu. Adalah sabar itu adalah mengekang jiwa. Habsun nafs, habs ni apa? Memenjarakan. Habs ni mengekang ataupun memenjarakan jiwa. Wa qahriha, dan kita memaksanya ala karihin, ke atas sesuatu perkara yang tidak disukai, ataupun perkara yang aulazizin tufariku, ataupun perkara yang lazat supaya kita meninggalkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman sabara falahu sabr wa man jaza'a falahul jazm. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai sesebuah, apabila Allah Subhanahu wa taala jika menyukai sesebuah kaum, Allah Subhanahu wa taala akan memberi balak kepada mereka. Dan sebenarnya balak ni bukan khusus untuk muhibbin, untuk orang yang mencintai Allah, bahkan balak ni diturunkan kepada semua makhluk. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balak kepada, akan menguji kepada kalian semua. Lebih kuat kecintaan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih berat dugaan dan juga ujian yang akan menimpanya. Jadi jangan pelik kalau seorang tu bila mula dia berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan, daripada daripada sering melakukan maksiat, betulkah menjadi orang yang selalu melakukan ketaatan, pasti akan diuji. Dan dengan ujian tersebutlah kita akan diangkatkan darjat. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman sabara falahu sabr. Siapa yang bersabar maka dia akan mendapatkan kesabaran. Siapa yang jaza'a ni lebih kurang macam tidak sabar, maka jaza'a tu apa? Mafhumnya siapa yang tak sabar, dia tak sabarlah. Tamam. Cuba tengok kamus, ada kamus. Jaza'a apa jaza'a? Baik, kemudian ada bimbang. Terjemahan lain? Satu je terjemah dia. Jaza'an syai' qata'ahu. Jaza'a maksud jaza'a lam yasbir ala ma halla bihi. Itulah tak sabarlah jawab. Balas apa namanya, lawan kepada tak sabar apa? Ha? Lawan kepada sabar? Tak sabar. Dalam kamu sebut apa? Lam yasbir ala ma halla bihi. Dia tidak sabar ke atas apa yang menimpa kepadanya. Siapa yang tak sabar, dia tak sabarlah. Baik. Sabar, beliau menyebutkan yang pertama adalah perlu sabar ke atas balak, ke atas ujian yang menimpanya.
Ujian yang macam mana? Bala yang macam mana? Mislul amrad, seperti sakit. Sakit pun kena sabar. Sakit pun kena sabar. Apa maksud sabar dengan sakit? Apa maksud sabar dengan sakit? Maknanya apa? Biar je lah. Tak payah bagi tahu ustaz. Tak payah pergi klinik. Tak payah makan ubat. Itulah sabar atas penyakit. Kan? Tak payah balik. Itulah maksud sabar dengan penyakit. Betul ke tak betul? Ha? Alhamdulillah. Jadi jangan jumpa ustaz dah. Ustaz sakit jangan jumpa dah. Ustaz nak pergi klinik jangan jumpa dah. Ha? Ubat habis pun jangan jumpa dah. Dah meninggal nanti pun jumpa. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Kalau nak buat macam tu boleh ke tak boleh? Tanggung sendirilah. Maksud sabar atas penyakit bukan maksud kita tak boleh at-tadawi. Ni ada perbahasan di kalangan ulama berkaitan dengan at-tadawi. Apakah hukum berubat? Adakah ianya harus ataupun sunat ataupun wajib ataupun haram? Ada sebahagian ulama kata at-tadawi haram. Tapi ini kurang setujulah. Ada yang kata tadawi tu haram. Tak boleh berubat. Ada ustazah yang viral tu kan. Ustazah. Jangan sebut. Ada ustazah tu lah. Kan kalau makan painkiller, apa painkiller? Painkiller ke PCM, paracetamol ke apa, masuk apa? Masuk neraka Mungkinlah beliau mengikut pendapat ulama yang mengatakan at-tadawi itu haram, tapi dia perbahasan at-tadawi ni sama ada harus ataupun wajib. Ada sebagian ulama mengatakan at-tadawi wajib kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berubat. Ada ulama mengatakan ianya perintah tersebut, bila perintah daripada Nabi, ini perbahasan dalam usulul fiqh. Dalam usul fiqh, bila ada perintah sama ada daripada Allah ataupun daripada Rasul, kadang-kadang memberi makna wajib, kadang-kadang memberi makna sunat, kadang-kadang memberi makna harus. Jadi ulama bincangkan apakah hukum, maksud perintah Nabi SAW supaya kita berubat. Adakah perintah tersebut perintah yang wajib ataupun perintah tersebut perintah yang harus ataupun perintah yang sekadar sunat sahaja. Sebab bukan semua perintah tu wajib. Bukan semua perintah itu wajib. Ada orang kata semua perintah, semua fi'il amar dalam Al-Quran itu wajib. Habis dalam Quran sebut apa? Wa iza kuntum, dalam surah Jumaah tu apa? Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Lagi? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lagi? Wa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Adakah lepas solat terus berambus, terus belah daripada masjid? Semua orang kena keluar daripada masjid. Keluar. Fantashiru fil ard. Pergi keluar, pergi cari rezeki. Wajib ke? Kalau nak itikaf dalam masjid haram ke? Fantashiru tu maksudnya siapa nak keluar, siapa nak duduk dalam masjid. Fadal. Tamam. Itu bukan benda perintah yang wajib. Jadi ulama bahas adakah perintah tersebut, perintah untuk berubat tu adalah wajib ataupun harus sahaja. Walaupun ikut asalnya memang setiap, kalau belajar dalam usul fiqh, nanti antum akan belajar dalam usul fiqh, asal fi'il amar itu memberi maksud wajib. Semua asal fi'il amar itu memberi makna wajib kalau datang daripada Quran ataupun hadis. Cuma kalau ada kalau ada dalil yang menunjukkan dia harus ataupun sunat, barulah dihukumkan sebagai harus ataupun sunat. Ala kulli hal, khulasatul kalam, khulasanya ataupun hasilnya ataupun kesimpulannya, berubat hukumnya adalah kadang-kadang boleh jadi wajib, kadang-kadang boleh jadi harus. Wajib bila? Wajib kalau dia tak berubat dia mati. Ini memudaratkan nyawa. Di antara, dalam Islam dia ada 5 maqasid.
Ada 5 maqasid, 5 tujuan ataupun 5 perkara utama yang perlu dijaga. Yang pertama hifzuddin, antaranya hifzun nafs, kena menjaga nyawa. Kena jaga nyawa. Selain daripada jaga agama, kena jaga nyawa juga. Kalau dia tak berubat, dengan sebab dia tak berubat, kalau doktor kata kau ni kalau tak makan ubat, kau mati. Kalau kau berhenti makan ubat, kau mati. Maka wajib dia makan. Tapi kalau sakit tu sakit yang demam biasa, demam sikit, sakit kaki sikit, terseliuh sikit, yang sikit-sikit tu, sabarlah. Sabarlah. Tapi dalam masa yang sama, dalam kita berubat, jangan kita lupa bahawa yang penyembuh itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap adalah bila kita berubat, kita yakin kepada ubat tu. Kita yakin kepada ubat. Itu yang masalah. Jadi kena sabar dengan apa yang menimpa kita. Ada ulama, dia kalau dia tak sakit, dia menangis. Tak sakit ni sebenarnya kena menangis. Sebab apa? Dia takut diri dia tidak diuji. Fir'aun, sebab apa dia jadi tagha? Sebab apa dia jadi melampaui batas? Sebab dia tak sakit. Fir'aun dia tak sakit. Fir'aun dia tak sakit. Sebab tu dia mengaku tu Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tak sakit. Jadi ada pelajar yang tak sakit-sakit ni, janganlah jadi Fir'aun. Bukan. Jadi bukan kita minta sakit. Jangan minta. Sakit ni jangan minta. Jangan minta kita diuji. Jangan minta kita diuji sebab kita tak tahu kita boleh hadapi ujian tersebut ataupun tidak. Kalau kita diuji, alhamdulillah. Kalau kita diuji, alhamdulillah, syukur dan sabar. Tapi kalau tak diuji, jangan minta diuji. Ya Allah, bagilah aku sakit, jangan. Ya Allah, bagilah aku miskin, jangan. Ya Allah, ujilah aku, jangan. Sebab apa? Kita tak tahu adakah kita dapat bertahan dengan ujian tersebut ataupun tidak. Wa mislul amrad wal mihan, ataupun ujian cabaran, wa mautil ahibba, ataupun kematian orang yang disukai, wa faqdil mal, ataupun ataupun hilang harta, hilang duit. Sabarlah. Tamam. Hilang duit kan, sabar. Orang curi duit, sabar. Orang apa lagi? Orang hutang tak bayar, sabar. Apa lagi? Orang ambil minuman makanan kita, sabar. Tu pun duit je, tu harta juga kan. Yang bersuara tu yang jenis mengambil tu lah. Alhamdulillah kan. Baik. Orang tu memang sabar. Tapi orang yang mengambil pun kena sabar juga. Tapi sabar lain. Sabar alal ma'asi ni. Nanti kita akan sampai. Wa tasallutin nas, ataupun di apa terjemah dia? Tasallut nak terjemah apa? Dikuasai oleh orang. Dizalimi oleh orang lain. Itu pun kena sabar. Baik. Itulah antara sabarnya. Wallahu a'lam. Cukup ke tak? Fatiha. Allah yarzuqna min bil ilmi nafi' wal amal khalis maqbul wa ila al huda wa dala ala al khair. Surah bidzalika qalba nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah yarzuqna haqiqatas sabr wa mafhumas sabr. Wa natakhallaq bi akhlaqin nabawiyyah asy-syarifah al-muhammadiyah ala hadhihi niyyah wa kunyatin salihah jami'ah syamilah khair dunya wal akhirah wa ala mana wa masyayikhuna wa salafuna salih fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع للكثر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر
ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الانتشاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد دش الصحب والحمد للإله في البرء وتناهي حمدا كثيرا دائما حبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.